Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton dan pendengar ahli Jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan bersama-sama dapat menyambung meneruskan lagi pengajian kita muzakarah kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman karangan Syekh Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu al-bari. Alhamdulillah, kitab kita ni masih lagi di permulaan kitab. Tanya musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang bersifat dengan pemurah, Ar-Rahim yang bersifat dengan pengasihani. Tiap-tiap kitab kalau kita ketemui, sama ada kitab besar ataupun kitab kecil, musannif kitab, pengarang kitab tu akan mulakan kitabnya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, tak lain tak bukan kerana beramal dengan hadis Nabi SAW setengah daripadanya, yang mana Nabi kata kullu amrin, tiap-tiap perkara dibalin yang dianggap penting pada syarak, yang ada keharga pada syarak, la yubda'u fihi, tidak dimulakan padanya pada pekerjaan itu bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimah ataupun lapah bismillahirrahmanirrahim, bahawa aqta' maka ianya terpotong. Katanya ulama qalilul barakah, sedikit berkat. Maka bila mana sedikit berkat, tidak ada berkat, sedikit berkat, maka perkara itu menjadikan tidak banyak pahala. Bahkan kalaulah bila mana tidak disertakan dengan nama Allah, dengan kalimah Allah, maka pekerjaan itu sekutu dengan syaitan. Tiap-tiap perkara, tak daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur balik, tiap-tiap perkara kita makan kau, kita minum kau, kita pakai baju kau, minum air kau, naik kenderaan kau, tidak dimulakan dengan nama Allah ataupun dengan menyebut nama Allah ataupun dengan doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW, maka perkara itu disekutu dengan syaitan. Umpama kita makan nasi, syaitan dulu sedawa. Adakah kita minum air, syaitan dulu minum air. Adakah kita pakai baju, syaitan pun pakai baju. Bahkan naik kenderaan pun syaitan bersama-sama dengan kita kalau tidak dimulakan dengan nama Allah. Sebab itulah tiap-tiap perkara kita mulakan dengan nama Allah supaya tidak disekutu dengan syaitan. Hatta bersama dengan isteri sekalipun, maka mesti baca menyebut nama Allah, kerana katanya ulama dibimbangi bila mana tidak menyebut nama Allah, tidak mengingati Allah, maka syaitan dulu bersama dengan isterinya, hasil daripada persetubuhan itu menghasilkan anak, dibimbangi takut bebal, adakah takut jahil, takut bodoh, takut kecacatan akalnya, tidak dengar kata, hasil daripada persetubuhan yang bersekutu dengan syaitan. Itulah kita mulakan tiap-tiap perkara yang penting pada syarak, yang ada harga pada syarak, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah amalan bismillah ini besar. Bila-bila lagi ketika kita nak tidur, kita mula, kita baca 21 kali sebelum daripada tidur.
Yang mana orang baca yang beramal 21 kali baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada tidur tu, maka dia terhindar pada malam tu sihir, terhindar daripada mati terbakar api, terhindar daripada pencuri, kejahatan manusia, kejahatan makhluk-makhluk halus yang kita tidak ingini. Ya. Bila mana kita mulakan dengan nama Allah, insya-Allah ada keberkatannya. Itu orang yang beramal dengan bismillah ni, baca bismillah satu kali ni seolah-olah dia berzikir 3,000 nama Allah. Berzikir 3,000 nama Allah. Kita nak satu hari nak berzikir 3,000 nama Allah tu sibuk dengan mencari nafkah dan sebagainya. Maka kelebihan orang yang membaca satu kali bismillahirrahmanirrahim seolah-olah pahalanya ia telah berzikir 3,000 nama Allah. Besar pahala di sisi Allah. Cuma yang kita tahu 99 nama Allah. Para malaikat yang mengetahui 1,000 nama Allah. Para anbiya, puak-puak nabi mengetahui 1,000 nama Allah. Ada dalam kitab Taurah 300, kitab Injil 300, dalam kitab Zabur ada 300 nama Allah. 2,900. Dalam Al-Quran yang dikatakan Asmaul Husna 99 nama Allah. Maka 2,999. Satu lagi khilaf di antara ulama, setengah ulama kata ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim, setengah kata hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui. Walhasilnya orang-orang yang berzikir bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim seolah-olah dia telah pun berzikir 3,000 nama Allah. Kita pakai amal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih wa alzamahumut taqwa wa iqamati haqqi rububiyyatih. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Bila mana sebut segala ni banyak, segala manusia, segala haiwan-haiwan, segala tumbuh-tumbuhan, maka banyaklah, menunjukkan kata banyak. Bila mana sebut di sini segala puji, mana puji ni banyak. Puji ni banyak. Puji. Maka daripada banyak itu puji itu, ulama membahagikan banyak puji itu kepada 4 bahagian. Yang mana pertamanya Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang menolong. Yang kedua, Allah Ta'ala memuji hamba. Umpama dalam firman Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba yang banyak bertaubat. Orang yang banyak bertaubat ni orang yang sebaik-baik hamba. Yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana banyak bertaubat, sama ada dosa kecil, dosa besar, dia sentiasa bertaubat, menyesal di atas perbuatannya, maka orang ni sebaik-baik hamba, sentiasa menyesal di atas kesalahan yang ia buat. Mana Allah Ta'ala memuji hamba, itu yang kedua. Yang ketiganya, hamba memuji Allah. Dapat satu-satu nikmat, maka dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rumah baru, memuji Allah. Dapat kereta baru, memuji Allah. Dapat dapat anak, memuji Allah Ta'ala. Dapat isteri baru, memuji juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahawa yang ketiganya bahagia puji, hamba memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Okay. Yang keempatnya, hamba memuji hamba. Hamba memuji hamba. Seseorang sahabat memuji, seseorang hamba memuji sahabat dia, seseorang sahabat memuji sahabatnya yang lain, mendapat nikmat dia puji, maka itu dikatakan hamba memuji hamba. Kesemua bahagian 4 puji ini semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali pada Allah. Allah memuji Allah sudah tentu kembali pada Allah. Allah memuji hamba kembali pada Allah. Hamba memuji Allah sudah tentu kembali pada Allah. Dan hamba memuji hamba pun
juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betullah dengan apa yang kita baca tiap-tiap kali dalam semaya, alhamdulillah, segala puji lillah ay milkul lillah, milik bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Walaupun hamba memuji hamba pada zahirnya, akan tetapi kepujian itu kembali pada Allah, kerana kebaikan yang ada pada hamba itu datang daripada Allah Ta'ala. Itulah salahlah bagi hamba yang merasakan kebaikan itu datang daripadanya. Orang memuji dia ni bijak, dia merasakan diri dia bijak, datang daripada diri dia sendiri. Orang memuji dia ni seorang yang pemurah, dia berasa diri dia orang yang pemurah, tidak menyandarkan kebaikan itu datang daripada Allah. Sebab itu salah. Tidak semua kebaikan yang ada pada diri hamba itu semua datang daripada Allah. Itulah kalau kita lihat pun, seumpama kita buat contoh, kita datang surau, takah bila mana turun daripada surau tengok kereta mewah, kereta sport, pintu dua, takah safety-nya banyak lagi, harga pun mahal lagi, maka kita memuji dengan reka bentuk kereta tu, kemudahan kereta tu, kecantikan kereta tu. Siapa yang terbuka hidung? Kereta ke ataupun tuan kereta? Yang terbuka hidungnya tuan kereta. Tuan kereta. Kereta tu tak terbuka hidung, menunjukkan kembali kepada Tuhan. Begitu juga hamba yang dipuji oleh seorang hamba, maka kebaikan itu, kepujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian, segala puji tertentu bagi Tuhan yang mewajib ia Tuhan tu atas segala hamba-Nya. Tuhan perwajibkan kepada hamba, merwajib akan mengenal sifat ketuhanan-Nya. Allah Ta'ala perwajibkan kepada hamba supaya mengenal sifat ketuhanan. Ini yang panggil kewajipan yang paling besar, lebih daripada segala kewajipan lah, lebih daripada kewajipan semaya, lebih daripada kewajipan puasa, lebih daripada segala kewajipan yang lain, iaitu kewajipan yang paling besar, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semaya ni kewajipan besar dah, sehingga orang tinggal semaya dah dilaknat oleh Allah. Wajib di atas pemerintah, ulul amri, menyuruh orang yang tinggal semaya ni supaya sembahyang, bertaubat meninggalkan semaya itu. Selama 3 hari masih lagi tidak mahu mengerjakan semaya, maka dihukum pancung. Menunjukkan semaya ni besar, kefarduan semaya. Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima sendiri dengan direct dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perantaraan Jibril. Seumpama kewajipan yang lain, maka semaya ni direct dengan Allah, menunjukkan besar sangat semaya. Satu waktu tinggal semaya, maka janji Tuhan diazab 80 tahun di dalam neraka sekira-kira Allah Ta'ala tidak mengampun. Menunjukkan semaya ni besar. Tetapi ada satu kewajipan yang lebih besar daripada sembahyang, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni orang tidak tahu mana kewajipan yang paling besar, mana kewajipan yang mustahak. Sebab itu kata Abdullah ibn Mubarak, a'zamu huquqillah ala ibadih, sebesar-besar hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba, tauhiduhu, ialah mentauhidkan Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan ia dengan sesuatu. Menunjukkan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu satu kewajipan yang lebih besar daripada segala kewajipan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, yang telah pun beriman. Digunakan dengan fa'il mudhari' amanu. Kalau amana fa'il madhi, digunakan dengan fa'il madhi.
amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, yang telah pun beriman. Fi'il madi, maksud yang telah lalu. Fi'il mudhari' yu'aminu, maksud yang sedang ataupun akan berlaku. Lalu Allah Ta'ala menggunakan dengan lapah fi'il madi, maksud yang telah lalu. Wahai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah sah iman, yang telah sempurna iman. Wa amilus salihat, beramalah kamu akan amalan yang soleh. Menunjukkan bahawa beriman, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beramal dengan amalan yang soleh, menunjukkan bahawa mengenal Allah Ta'ala satu kewajipan yang paling besar, lebih daripada segala kewajipan. Itu kalau kita tengok soalan yang pertama yang ditanya, tak tanya semaya, dan soalan dalam kubur yang pertama ditanya, tidak tanya bab semaya, tidak tanya bab puasa. Apakah soalan yang pertama? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lalu kewajipan kita mengenal Allah. Dan tak dapat tidak, untuk mengenal Allah itu mesti mengetahui. Mesti mengetahui. Kalau tidak mengetahui, tak panggil kenal. Kalau tidak mengetahui, maka tidak dipanggil kenal. Dan untuk mengetahui itu tidak dapat tidak dengan belajar menuntut ilmu. Bila mana ia mengetahui, automatik tahu serta kenal mutaradifan, benda yang sama. Tahu serta kenal itu benda yang sama. Seorang mari pada kita, kita tanya pada dia, kamu kenal pada Omar? Lalu dia kata, saya kenal. Dari mana kamu kenal Omar? Kita tanya dia. Lalu dia kata, saya kenal Omar. Omar ni berkulit sawo matang, berambut panjang, tubuh tinggi lanjar, dia kata, berjanggut, matanya bulat, giginya besar-besar. Kalau mengetahui satu-satu sifat Omar, maka tidak terlintas dari hati kita ni, tak perlu tanya, kamu ni orang yang mengenal Omar, tak perlu bagi tahu padanya. Terlintas dari hati kita bahawa orang ini telah pun mengenal Omar, menunjukkan dia ni kenal Omar. Kerana dengan ia mengetahui, bila mana kita mengetahui, automatik itu kenal. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam, ketahui olehmu, annahu, bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam, ketahui olehmu. Hei hamba-hamba aku, dengan didatangkan dengan fi'il amar, fa'lam, i'lam, ketahui olehmu. Allah Ta'ala perwajib supaya kita tahu. Bila mana tahu, automatik kita ni kenal. Tidak kata Allah Ta'ala suruh kita ni kenal olehmu akan daku, tidak. Allah Ta'ala kata fa'lam, ketahui olehmu. Bila mana tahu, automatik kita ni kenal, ya. Cumanya untuk mengenal Allah tidaklah seumpama mengenali Omar tadi. Takkan mengenali Allah, mengetahui hukum sifat Allah. Bukan kata mengetahui zat Allah satu-satu begini ke begini, itu panggil tak kenal dah. Kenal zat tidak kenal. Mengenal Allah, mengetahui hukum sifat-sifat Allah dan i'tiqad. Itu kewajipan yang paling besar sekali, dan melazim ia Tuhan tu, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang melazim ia, memesti ia, memperwajib ia Allah Ta'ala akan mereka itu hamba tu takut akan dia, akan Allah Ta'ala, dan mendirikan hak rububiyahnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh mendirikan hak rububiyah, hak ketuhanannya. Lah kau panggil semaya, mendirikan hak-hak Allah Ta'ala semaya, mendirikan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji, mengeluarkan zakat, itu mengerjakan hak rububiyah panggil. Ini ayat ini dipanggil bara'atun istihlal. Bunga-bunga bicara kitab. Sebelum daripada masuk bahas, maka dia tunjuk dulu apa yang nak cara dalam kitab ni. Maka dia datangkan bunga-bunga. Seolah-olah kita kata tajuk lah. Tajuk bila mana datang bunga-bunga di awal kitab khutbah ni, maka kita fahamlah bicara dalam kitab ni nak cara pasal bab untuk mengenal Allah, bab usuluddin, dan ada bicara hak rububiyah, mana bab fiqh, bab ibadat.
bab semaya, bab puasa, bab zakat, bab haji. Wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zalami. Bermula rahmat Allah, bermula rahmat Allah dan salamnya Allah. Rahmat dan salam Allah tu atas Nabi yang sebaik-baik manusia, khairil anam, sebaik-baik manusia. Tidak ada orang yang lebih baik melainkan Nabi SAW. Tidak ada orang yang sempurna, yang lebih sempurna daripada Nabi SAW. Kerana orang yang paling sempurna nisbah jasadnya, nisbah akhlaknya, nisbah kejadiannya, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang juga digelar kekasih Allah. Itulah bagi mereka siapa-siapa yang mengatakan ia ni lebih mulia ataupun lebih cantik nisbah telinga dia daripada telinga Nabi, tidak ada panggil khilaf di antara ulama mengatakan orang ini kufur. Kerana tidak ada kejadian ciptaan yang lebih sempurna melainkan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan Allah Ta'ala yang paling sempurna iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi, mereka itu keluarga dan sahabat itu beberapa pelita, atau ialah beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Diibaratkan keluarga dan sahabat Nabi ni seolah-olah pelita yang menerangi bagi mereka, bagi kita semua yang jahil ni, daripada nisbah kegelapan ilmu kepada nur cahaya, kegelapan zulmah kejahilan kepada nur cahaya ilmu, maka yang menyuluh, yang menerangi mereka itulah keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Diibaratkan sahabat Nabi ni mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman, mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat bertemu dengan Nabi, sama ada lihat ataupun tidak melihat. Seumpama Abdullah ibnu Maktum tidak melihat Nabi kerana ia ni buta, tapi dia bertemu dengan Nabi, beriman, mati dalam keadaan beriman, maka dikatakan ia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kita baca cepat-cepat baca cepat-cepat, cepat khotai cepat alim lah. Wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Kata musannif, ini satu risalah, satu surat kiriman yang kecil, kata dia, pada menyatakan barang yang tak dapat tiada, yang mana mestilah bagi tiap-tiap mukallaf, bagi kita semua orang yang digelar mukallaf ni, orang yang cukup 4 syarat tu mukallaf. Orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang salimul hawas, sejahtera panca indera, orang yang sampai seruan Islam, tu panggil mukallaf. Orang ni berakal. Orang yang tidak ada akal, maka tidak dikatakan mukallaf. Mesti dia ni berakal. Syarat yang pertama, mukallaf ni mana orang yang diberati hukum. Ambil daripada kalimah kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wa dhaka mukallaf. Mukallaf yang diberati, isi maf'ul. Siapa yang memberat? Allah Subhanahu wa taala. Syarak yang memberatkan pada kita. Dan nak panggil orang yang memberat ni, orang yang diberati ni, mesti ada 4 syarat. Kalau tidak cukup 4 syarat ini, maka tidak dipanggil mukallaf, tidak diberatkan syarak, tidak suruh di atas dia orang ni, tidak ada penekanan di atas, tidak ada taklif. Maka orang yang nak panggil mukallaf, dia ada 4 syarat. Pertama, berakal. Yang kedua, baligh sampai umur. Baligh ni dia ada 3 alamat. Sama ada bermimpi bersetubuh keluar mani, laki-laki ataupun perempuan 9 tahun tahdidan.
9 tahun tahdidan, genap 9 tahun hijri, tahun Islam lah. Bila mana cukup umur 9 tahun datang mimpi bersetubuh keluar mani, maka orang ni baligh. Kalau tidak cukup umur 9 tahun, contohnya dia ni 3 hari lagi nak sampai umur 9 tahun tapi datang dah mimpi, maka tidak dipanggil baligh kerana tidak cukup genap umur 9 tahun. Syarat yang pertama nak panggil mukallaf, mestilah orang ini bermimpi bersetubuh keluar mani 9 tahun tahdidan. Syarat yang kedua, datang darah haid 9 tahun takriban bagi perempuan sahajalah. Bagi perempuan sahaja, laki-laki tak mari darah haid. Tak mari darah haid. Kalau ada darah tengok pada kain, ada darah tu darah pacak. Bagi perempuan sahaja darah haid. 9 tahun takriban, lebih kurang. Maknanya lebih kurang dobitnya kata ulama. Contohnya dia ni dalam lingkungan 14 hari, 13 hari, 12 hari datang darah, maka darah tu dikatakan darah haid. Tidak lebih daripada 15 hari lah. Kalau 16 hari, 17 hari lagi nak sampai umur 9 tahun tiba-tiba mari darah, maka tidak dikatakan darah haid tu. Itu tidak dikatakan darah haid. Maka belum balik lagi. Dia 9 tahun takriban, iaitu 9 tahun genap ataupun 9 tahun 15 hari lagi nak cukup umur 9 tahun ke bawah, 13 hari ke 12 hari ke datang darah, maka dikatakan darah haid. Maka orang ni sampai alat balik, orang panggil alamat balik yang kedua. Alamat balik yang ketiga iaitu bermimpi pun tidak, datang darah pun tidak, cukup umur 15 tahun balik dengan sebab umur mengikut mazhab Imam Syafi'i umur 15 tahun. Bila mana sampai sahaja umur 15 tahun tak mari mimpi, tak mari darah, maka dia balik dengan umur. Maka balik salah